Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Asas Sains Komputer tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk 2.1.3 penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Sebelum ni kita dah selesai topik penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, hari ini kita akan tengok pula bagaimana penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Jom. Okey, untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, terdapat dua kaedah. Kita boleh guna dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya. Manakala lagi satu kaedah ambil daripada baki. So ada dua kaedah yang kamu akan belajar untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Jadi kamu boleh pilih mana satu kaedah yang kamu selesa, yang kamu senang untuk tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, sekarang kita lihat dulu kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang pertama ataupun cara yang pertama melalui kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya. Okey, kita lihat. Kamu boleh lihat contoh di dalam buku juga ya. Alright. Okey, untuk kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya, kaedah ini dia akan menggunakan nombor asal dan perlu dibahagikan dengan 2. Kenapa kita kena bahagi 2? Sebab kita nak menukar kepada nombor perduaan, nombor asas 2. Jadi kita kena bahagi dengan nombor 2. Kalau kita nak tukarkan nombor asas 8, makna kata kita akan bahagikan dengan 8. Okey, tapi sekarang topik kita nak tukarkan nombor perpuluhan, nombor yang biasa tu, kepada nombor perduaan. Nombor perduaan adalah nombor 0 dan 1. Okey, kemudian bila kita dah bahagi dengan nombor 2, kita akan catatkan hasil bahagi dan bakinya. Okey, hasil bahagi kita catat, bakinya pun kita catat. Kemudian hasil bahagi akan dibahagi dengan 2 sehinggalah tidak dapat lagi nombor itu dibahagi. Maksudnya bila kita dapat nombor, kita bahagi lagi 2 sampailah nombor tu tak boleh lagi dibahagikan. Jom kita lihat contoh. Okey, contohnya kita nak tukarkan nombor 84 kepada nombor perduaan. Okey, ni contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kamu boleh rujuk buku teks ya. Okey, yang pertama, langkah pertama kita catatkan nombor yang nak ditukarkan tu 84. Okey, kita bahagikan dengan nombor 2. Okey, so kita akan dapat jawapan dia adalah 42. 84 bahagi 2, kamu ambil kalkulator akan dapat nombor 42. Okey, kemudian baki 0. Okey, catatkan baki. Baki 0. Kenapa baki 0? Sebab bila 84 dibahagikan dengan 2, kita dapat solid 42. Tak ada baki. So, kita catat bakinya adalah 0. Kemudian, nilai pembahagi tu tadi, nilai hasil bahagi tu tadi, kita bahagikan lagi dengan 2. So, kita akan dapat 42 bahagi dengan 2. Kita dapat 21. Okey, kamu tekan kalkulator 42 bahagi 2. So, akan dapat solid 41, tak ada baki. Jadi, bila tak ada baki, kita tulis dekat situ baki sama dengan 0. Okey, kemudian hasil bahagi tu tadi, kita bahagikan lagi dengan 2. So, 21 bahagi 2, kita akan dapat 10 baki 1. Macam mana kita dapat 10 baki 1? Okey, 21 bahagi 2. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 10.5. Jadi 10 kita letakkan sebagai hasil baki. Perpuluhan 5 adalah kita anggap dia sebagai baki 1. Ada 0.5 saja ataupun perpuluhan 5, kita akan catat baki 1. Okey, kalau nak dibuktikan betul ke tidak baki 1. Okey, 10 didarabkan dengan 2. So, jawapan berapa? 10 kali 2, kita akan dapat 20. Okey,
Nilai hasil bahagi di sini adalah 21. 21 tolak dengan 20, kita akan dapat baki 1. Faham tak? Macam mana kita nak tulis baki 1? Okey, paling senang cikgu bagi tahu, kalau kamu dapat 10.5, makna kata ambil 10.5 tu kamu catatkan baki 1. Okey. Kemudian hasil bahagi 10 tu tadi kita bahagi lagi dengan 2 sebab dia masih lagi boleh diselesaikan kan. So bahagi lagi dengan 2 kita akan dapat 5 baki 0. Okey. Kemudian 5 bahagi lagi dengan 2. Sama juga dengan 2. Kita akan dapat nilai dia 2 baki 1. Macam tadilah. Kalau 5 bahagi 2 kita akan dapat 2.5. So, 2 kita ambil sebagai hasil bahagi, perpuluhan 5 kita akan catat sebagai baki 1. Okey. Kemudian, kita masih ada lagi nilai hasil bahagi tu 2. Okey, 2 kita bahagi lagi dengan 2. Okey, 2 bahagi 2 akan dapat nilai dia 1. Baki 0. Sebab solid kan? 2 bahagi 2, 1. Tak ada baki. So, baki dia 0. Kemudian 1 ni, kita bahagi lagi dengan 2. Okay, 1 bahagi 2. Boleh. 1 nak dibahagikan kepada 2. Tak boleh. So, kita akan letakkan jawapan dia 0. Jadi, bila 0, nilai asal tadi adalah 1, maka bakinya adalah 1. Faham tak kat sini? Kita berdapat hasil bahagi 0. Sedangkan kita ada lagi 1. 1 tolak 0 akan dapat 1 dekat sini. Okey? Sebab 1 bahagi 2 tak boleh dibahagi. Okey, 1 bahagi 2 kita tak boleh bahagi. Kita akan dapat 0. Jadi kita akan ada lebihan 1. Okey, so baki 1. Jadi bila dah dapat hasil ni, okey, sampai ke 0 sini, makanya kita dah boleh tulis jawapan untuk nombor perduaan. Kita baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan bagi 84, nombor perduaan bagi nombor 84 adalah 10101000. Kita baca dia daripada bawah. Okey. Clear tak? Okey, faham ke tidak? Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, masih lagi kaedah yang sama ya. Kita tengok contoh yang lain. Okey. Tukarkan 100 kepada nombor perduaan. Okey, caranya macam mana? Step yang pertama, kita letakkan, kita tulis 1. Okey, nombor 1, 100, kita bahagikan dengan 2. Okey, sebab kita nak tukar kepada nombor perduaan. So, kena bahagi 2. 100 bahagi 2, kita akan dapat 50, bakinya 0. Tak ada baki kan? Okey. 100 bahagi 2 solid kita akan dapat 50 tanpa ada baki. So letak baki dia 0. Kemudian step yang seterusnya nak buat apa? Okey, 50 ni kita bahagi lagi dengan 2. Okey, 50 bahagi 2 akan dapat 25 solid. Okey, baki dia 0. Tak ada baki kan? Okey, kemudian buat apa lagi? Bahagi lagi. Kita ada hasil bahagi 25 masih boleh dibahagi lagi. Okey, 25 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 12 baki 1. Sebab apa dapat baki 1? Sebab bila 25 bahagi 2, cuba tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 12.5. Bila 12.5, hasil bahagi kita akan ambil 12.5, kita akan catat sebagai baki 1. Okey. Kemudian nak buat apa lagi? Okey, kita ada hasil bahagi 12. Masih boleh dibahagikan. So, kena bahagi lagi dengan 2. 12 bahagi 2, kita akan dapat 6 baki 0. Kemudian 6, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat hasil bahaginya 3 baki 0. Kemudian 3 bahagi 2, kita akan dapat 1 baki 1. Okey. Boleh bahagi lagi ke tidak? 1. Okey, selesaikan. 1 bahagi dengan 2, kita akan dapat nilai dia 0. Jadi, baki 1. Okey, 1 bahagi 2 tak boleh. Jadi, 0 lah. Okey, hasil bahaginya 0. Bila hasil bahaginya 0, sebab kita ada lagi nilai dia 1 tadi, tak dibahagi dengan siapa-siapa. So, adalah baki dia. Baki dia 1. Jadi, macam mana cara nak bawa? Nak baca? Okey, cara nak baca, kita mula daripada bawah ke atas. So, untuk 100 ni,
bila kita tukarkan kepada nombor perduaan, kita akan dapat nilai dia adalah 1100 100 asas 2. Ingat ya, kalau dalam penukaran nombor perduaan, subskrip 2 harus ditulis. Wajib ditulis. Okay? Kalau kita tak tulis subskrip 2 ni, seolah-olah nombor ni dah jadi nombor perpuluhan. So, wajib tulis subskrip 2. Okay. Ini masih kaedah pertama. Cara 1, kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Bahagi 2, gunakan bakinya. Okey, masih lagi kaedah yang sama. Cuma cara persembahan ataupun cara pengiraan, cara kita nak mempersembahkan jawapan ada sedikit berbeza. Okey, kita tengok. Okey, masih lagi soalan yang sama. Tukarkan 100 kepada nombor perduaan. Cuma cara pengiraan ada sedikit perbezaan ya. Okey. 100. Okey, kita buat seolah-olah macam bentuk lazim. 100 kita bahagikan dengan 2. Okey. 100 bagi 2 dapat berapa? 50. Okey, catatkan 50 di bawah ni. Baki ada tak baki? Tak ada kan? Baki dia kosong. So, kamu tulis baki kosong. Kemudian 50 bahagi lagi dengan 2. Kita akan dapat nilai dia 25. 25 baki kosong. 25 bahagi lagi dengan 2. So, kita akan dapat 12. 12 baki 1. Okey, 25 bahagi 2 kita dapat 12/5. Bila ada perpuluhan 5, cikgu kata apa? Letakkan baki dia nilai 1. Okey, 12 bahagi lagi dengan 2 kita akan dapat 6 baki kosong. 6 bahagi lagi dengan 2 kita akan dapat 3 baki kosong. Kemudian 3 bahagi dengan 2 kita akan dapat nilai dia 1. 1 kali 2, 2 kan? So, akan ada baki 1. Okey. Kemudian nak bahagi lagi tak? Okey. Kalau cara ni kita berhenti setakat hasilnya 1 di bawah ni pun dah cukup. Sebab apa? Kita akan baca bentuk L. Okey. Kita akan baca bentuk L. Kita akan baca bentuk L. Untuk kaedah yang cikgu tunjuk ni, masih lagi kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Cuma cara pengiraan ada sedikit perbezaan. Kita buat seolah-olah macam bentuk lazim ni. Dan baca daripada bawah ke atas bentuk L. So, untuk nilai bagi 100 dalam nombor perduaan, kita akan baca 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okey. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okey. Ini adalah kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Okey, sekarang kita lihat kaedah ataupun cara yang kedua iaitu kaedah ambil daripada bakinya. Okey, untuk kaedah yang kedua ni kita memerlukan jadual. Okey, kamu memerlukan jadual. Okey, contoh soalan. Tukarkan 84 kepada nombor perduaan. Jadi, apa nak dibuat? Kamu sediakan jadual untuk kita isi nilai tempat bagi nombor perduaan. Okey. Ini nilai tempat bagi nombor perduaan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey, macam mana cikgu boleh dapat nilai ni? Ingat lagi tak? Kita ada nilai tempat bagi nombor perduaan yang kita mulakan dengan 2 kuasa 0. Okey. 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan buruk pula 2 cikgu. Okey, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 cikgu. Okey, kemudian 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. Kemudian 2
2 kuasa 6. Okey. 2 kuasa kosong nilai dia 1. 2 kuasa 1 nilai dia 2. 2 kuasa 2 nilai dia 4. 2 kuasa 3 nilai dia 8. Okey, 2 kuasa 4 nilai dia 16. 2 kuasa 5 nilai dia 32. 2 kuasa 6 nilai dia 64. Macam mana 2 kuasa 6 nilai dia 64? 2 ni didarabkan sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. So, kita akan dapat nilai dia 64. Okey. Sekarang, kenapa cikgu tak buat sehingga 2 kuasa 7, 2 kuasa 8, 2 kuasa 9? Okey, kerana untuk kaedah ambil daripada bakinya, nilai tempat bagi asas 2, kita hanya letakkan sehingga number sebelum nilai yang kita nak tukarkan. Contoh untuk soalan ni, nilai yang kita nak tukarkan adalah nilai 84. Jadi nilai tempat nombor perduaan kena kurang daripada 84. Jadi bila kurang daripada 84, so nilai tempat yang paling hampir adalah 2 kuasa 6, iaitu 64. Okey, kalau kata nilai dia 200, mungkin kita boleh letak 2 kuasa 7 kat sini. Okey, 2 kuasa 7 bersamaan berapa? Okey, 2 kuasa 7 bersamaan 1, 2, 8. Okey, kalau andai kata nak tukarkan tu nilai dia 130. Okey, kita boleh buat sehingga kotak 128. Okey, nilai tempat bagi nombor perpuluhan mesti kurang daripada nilai yang kita nak cari ni. Okey, kat situ cikgu rasa kamu boleh faham ya. Kamu boleh faham apa yang cikgu sampaikan. Baik, sekarang ni macam ni kita nak mengira ataupun kita nak tempatkan, nak mendapatkan nombor perduaan. Okey, sekarang nilai dia adalah 84. Sekejap ya, cikgu tukar colour pen. Ambil biru. Okey, sekarang nilai dia adalah 84. 84 ni kena kita tolakkan dengan nilai tempat asas 2. Okey, 84 tolak 64. So, kita akan dapat nilai dia 20. Okey, sekarang 84 tolak 64 boleh tolak kan? Sebab besar tolak kecil, boleh kan? So, kalau boleh ditolak, kita akan letakkan nilai pada kotak di bawah 64 ni adalah 1. Asal boleh tolak je, kita akan letak dia 1. Kalau tak boleh tolak, kita akan bagi nilai dia 0. Okey, sekarang nilai kita ni 20. Okey, nilai hasil tolak ni 20. 20 ni, kamu tolak pula dengan nombor 32. Okey, 20 ni tolak dengan nombor 32. Boleh tolak tak 20 tolak 32? Tak boleh. Tak boleh tolak kan? Sebab kecil tolak besar tak boleh. Bila tak boleh, kamu letak di sini jawapan dia 0. Okey, sekarang 20 tolak 16. Boleh? Boleh. Bila boleh, kita letak nilai di sini adalah 1. Okey, so 20 tolak 16, kita akan dapat jawapan dia 4. Okey, 4 ni, kamu tolak pula dengan nilai tempat yang seterusnya tu. 4 tolak 8, boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita letak nilai dia 0. 4 tolak 4, boleh? Boleh. Kalau boleh, letak nilai 1. Okey, kita letak nilai dia 1. 4 tolak 4 adalah nilai 0. Bila 0, kita tolakkan dengan 2, boleh? Tak boleh. Okey, 0 tolak 1, boleh? Tak boleh juga. So, kita letak nilai dia 0. Jadi, 84 kepada nombor perduaan, nilai dia adalah 10, 10, 100 asas 2. Ini jawapan bagi kaedah yang kedua. Okey, sekarang kamu lihat kaedah pertama dan kaedah yang kedua. Mana lebih mudah? Okey, so untuk mencari jawapan bagi penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, kamu gunakan cara yang kamu selesa, yang senang untuk kamu tukar. Melainkan kalau soalan itu dah bagi siap-siap table untuk kamu tukarkan, sama ada menggunakan kaedah ambil daripada baki ataupun menggunakan kaedah bahagi 2 ambil bakinya. Okey?
Okey, sekarang kita cuba lagi satu soalan untuk menukarkan 50 kepada nombor perduaan menggunakan kaedah yang kedua. Okey, sekarang nombor perduaan kita berapa? Nombor perpuluhan kita 50. Jadinya jadual yang kita akan bina ni, nilai tempat bagi asas 2 mesti kurang daripada 50. Okey, so kita akan dapat 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bermakna 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey, sehingga 2 kuasa 5 sajalah 32. Okey, jadi sekarang bila dah dapat nilai tempat, apa nak dibuat? Kita tolakkan. Nilai yang perlu dicari tu, kita tolakkan dengan nilai tempat bagi nombor perduaan yang pertama. So, 50 tolak 32. Boleh ditolak, jadi kita nilaikan, kita letakkan nilai dia 1. Okey, 50 tolak 32 dapat nilai 1. Okey, asal boleh tolak je, kita letak dia nilai 1. Okey, sekarang ni 50 tolak 32, baki dia 18 tolak pula dengan 16. Boleh tolak kan? 18 tolak 16, kita akan dapat baki 2. Jadi dekat dalam kotak ni, bila boleh tolak, letakkan nilai 1. Okey. Kemudian 2. Tolak 8. Boleh? Tak boleh. So kita letak 0. 2. Tolak 4. Tak boleh juga. So kita letak nilai 0. 2 tolak 2. Boleh tolak? Kalau boleh tolak, kita letak nilai dia 1. Jadi 2 tolak 2 sama dengan 0. 0 tolak pula dengan 1. Boleh? Tak boleh. Bila tak boleh, kita letak nilai dia 0. So, berapa jawapan untuk penukaran 50 kepada nombor perduaan? So, jawapannya 110010 asas 2. Okey. Jadi, untuk hari ini, kita hanya melihat penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, latihan yang cikgu akan beri untuk kukuhkan kamu punya kefahaman, tolong buat. Okey, kita nak tengok sama ada kamu faham ataupun kamu tak faham. Ataupun kamu sukar untuk mengira. Okey, jadi cikgu akan berhenti di sini dahulu. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, bersama cikgu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.